Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya nak terangkan semula berkenaan basic candlestick dan basic candle dominant. Okey. First, anda mesti tahu sebenarnya ramai trader dah tahu berkenaan basic candlestick. Okey. Basic candlestick di mana satu candle sama ada buy ataupun sell, dia mempunyai ciri-ciri dia. Mempunyai ciri-ciri dia. Dan contoh candle buy. Contoh candle buy. Contoh ini dikatakan candle buy, di mana candle buy anda mesti tahu bahawa candle buy atau bullish candle open dia mesti di bawah. Di sini adalah open. Dan close dia adalah di atas. Ini adalah close. Dan high adalah di sini. High dan low adalah di sini. Jadi fungsi ataupun ciri-ciri candlestick ni kita akan gunakan untuk basic candle dominant dan juga candle engulfing. Cuma video kali ini saya nak terangkan berkenaan candle dominant. Anda mesti faham basic candle dominant ini dahulu, barulah anda boleh tengok video-video yang saya sudah sediakan dekat YouTube. Barulah anda juga akan boleh faham berkenaan candle dominant rebound. Jika ini adalah contoh candle buy, tapi jika candle sell open dia adalah di atas. Di sini adalah open dia. Dan close adalah di bawah. High dengan low adalah sama. High dengan low adalah sama. Tapi candle sell, contoh candle sell, open dia di atas dan close di bawah. Ini adalah body. Ini adalah shadow. Ini adalah body dan ini adalah shadow. Atas bawah ni shadow. Baik, ini candle sell. Candle buy, open dia mesti di bawah dan close dia di atas. Saya akan terus ke basic candle dominant. Kalau boleh anda sediakan pen dan kertas untuk anda salin balik apa yang saya akan terangkan. Baik. Basic CS dominant. CS dominant dia ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah CS dominant klasik. Dan yang kedua CS dominant rebound. Maksud rebound adalah terikat semula. Dominant klasik pula, dia ada terbahagi kepada dua. Satu dia ada major dan satu dia ada minor, ataupun yang kita sebut dominant dalam dominant ataupun hidden dominant. Yang minor, yang minor ni adalah dominant dalam dominant ataupun hidden dominant. Baik. Kalau boleh anda tulis yang ni, dan saya akan padam dulu. Baik. Apa yang dikatakan dengan candle dominant? Candle dominant ni basic dia sebenarnya adalah SNR. Cuma cara kita terjemahkan pergerakan market berdasarkan candlestick. Bukan berdasarkan line chart. Kita
akan terjemahkan dia berdasarkan candlestick chart. Okey. Baik. Contoh ini ada satu candle. Okey. Ada satu candle. Tak kisah dia adalah candle buy ataupun candle set. Okey. Di mana selepas candle yang ini ada beberapa candle yang lain. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan dengan candle dominant adalah candle dominant di mana dia menguasai. Okey. Menguasai beberapa candle lain selepasnya. Okey. Daripada high ke low. Ini di high dan ini low. Okey. Ini high dan ini low. Okey. Tidak ada satu pun candle yang berjaya melepasi candle high ataupun low candle yang ini. Maka ini adalah candle dominant. Dengan syarat dia mesti menguasai 3 candle ke atas. Okey, mesti menguasai 3 candle ke atas. Tak kisah 3, 4, 10, 15 ke 20, tak kisah. Yang penting dia menguasai 3 candle ke atas. Jadi ini adalah 1, 2 dan 3. 3 candle ke atas. Okey, barulah dia valid sebagai candle dominant. Okey, candle yang mendominasi. Dominant maksudnya mendominasi candle selepasnya. Okey, dengan syarat minima 3 candle. Okey. Kemudian ada next candle. Okey, terus buat lagi. Okey. Ini juga masih lagi berada dalam zone dominant. Okey, masih lagi berada dalam zone dominant. Sehinggalah ada candle lain. Next candle tu, okey, dia breakout ke atas. Okey. Barulah dia memberitahu bahawa breakout untuk bullish ataupun untuk buy. Okey, di mana body ni okey, breakout yang jelas, di mana dia breakout jelas high candle dominant. Okey, ini menunjukkan arah dia adalah arah buy. Okey. Tetapi jika dia breakout, okey, contoh dia turun, okey, breakout ke bawah, okey, maka ini menunjukkan dia akan sell. Okey, jika breakout ke atas, okey, market menunjukkan memberitahu kita dia akan naik ataupun bullish. Jika breakout ke bawah, dia menunjukkan dia akan turun. Okey, ini adalah signal. Okey, ini adalah signal. Okey. Okay. Dan lagi ciri-ciri candle dominant. Okey. Ciri-ciri candle dominant, dia hanya boleh breakout sekali sahaja. Okey, dalam zone dominant ini boleh breakout hanya sekali sahaja. Okey, jika dia sudah breakout, contoh dia breakout sell, okey, maka arah dia adalah arah sell dengan syarat dia akan melakukan SOP yang saya sudah tunjukkan sebelum ni, bahawa dia akan buat reverse dan retest. Okey. Baik. Jika dia breakout, seterusnya selepas breakout sell, kemudian ada candle naik, okey, ada candle naik dan breakout ke atas semula. Okey. Maka dominan ni sudah terbatal. Sudah tidak ada dominan yang valid untuk sell. Maka kemungkinan akan ada price action yang baru, sama ada dominan untuk breakout buy ataupun tunggu next dominan yang valid. Okey. Saya ulang sekali lagi berkenaan basic candle dominant. Okey. First, okey, kita ada satu candle. Okey. Dia menguasai candle lain di dalamnya. Menguasai candle lain di dalamnya.
dengan syarat minimum 3 candle ke atas. Okey, dia mesti menguasai sekurang-kurangnya ataupun minimum 3 candle. 1, 2 dan 3. Barulah dia valid sebagai candle dominant. Okey, valid sebagai candle dominant. Okey. Candle dominant tidak kisah sama ada dia candle sell ataupun candle buy, sama ada candle bearish ataupun bullish, ataupun tak kisah jika dia seperti ini, seperti nampak seperti shooting star ataupun candle doji, juga valid sebagai candle dominant. Okey, juga valid sebagai candle dominant. Yang penting high dengan low. Okey, high dengan low. Cuma dominant yang paling valid adalah yang mempunyai body yang lebih panjang. Okey, mempunyai body yang lebih panjang. Itu yang paling valid. Jika tidak ada body yang lebih panjang, maka body yang pendek pun boleh digunakan sebagai candle dominant. Okey, sifat candle dominant adalah neutral. Dia tidak menentukan sama ada, contoh ini adalah candle sell. Okey, candle sell. Tidak semestinya lepas ni akan sell. Okey, bukan candle dominant yang menentukan sama ada sell ataupun buy. Jika candle dominant adalah candle bullish, tidak semestinya dia akan buy. Jika candle dominant candle bearish, tidak semestinya dia akan sell. Okey, dia adalah bersifat neutral. Candle dominant adalah bersifat neutral. Yang menentukan, okey, yang menentukan sama ada bearish ataupun bullish selepas ini adalah candle breakout. Okey, candle breakout. Sama ada contoh breakout dia adalah breakout bullish yang jelas, breakout yang jelas, maka ini menunjukkan dia akan bullish. Okey. Dan jika dia breakout ke bawah, okey, jika breakout ke bawah yang jelas, breakout yang jelas, ini menunjukkan dia akan bearish. Okey, candle breakout yang menentukan, bukan candle dominant. Okey, candle dominant dia adalah neutral. Dia hanya sebagai zone sahaja ataupun zone SNR. Okey, yang menentukan akan bullish ataupun bearish adalah candle breakout. Okey, ini ciri-ciri basic kepada candle dominant. Okey, mesti ada sekurang-kurangnya 3 candle ke atas. Jika 2 candle itu bukan lagi candle dominant. Okey, yang valid sebagai candle dominant adalah dia mengandung ataupun menguasai ataupun mempengaruhi 3 candle ke atas. Jika shadow sahaja yang breakout, okey, yang melepasi, tidak dikira breakout. Itu bukan lagi breakout. Okey, yang breakout adalah body. Okey, contoh yang ni body. Okey, body breakout shadow ataupun low candle dominant, ini baru dikatakan breakout. Jika hanya breakout shadow sahaja, okay, jika breakout shadow sahaja, tidak dikatakan breakout. Okay, ini bukan breakout sebab hanya shadow sahaja yang melepasi. Kita hanya tunggu body candle breakout sama ada ke atas ataupun ke bawah. Itu menunjukkan arah selepas ini. Okay, dan ini adalah basic candle dominant klasik. Okey, maksudnya ada satu. Ini adalah basic dia. Baik, anda kena faham yang basic ni. Okey, seterusnya kita akan gunakan reverse dan retest. Apa yang saya maksudkan dengan reverse dan retest? Okey, apa yang saya maksudkan dengan reverse dan retest? Okey. Reverse dan retest. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan reverse dan retest? Baik. Perhatikan, jika anda dah jumpa satu setup candle dominant, okey. Kita jumpa satu setup candle dominant. Okey. Di mana dia menguasai ada 3 candle di dalamnya. Okay. Anda markingkan zone dia, zone candle dominant tersebut. Okay.
dah marking, sama ada buat kat kotak ataupun gunakan line, okey, horizontal line. Baik, kemudian ini contoh yang breakout cell. Saya tunjukkan contoh untuk yang breakout cell. Okey, jika breakout cell, ada candle yang breakout cell. Okey, maka ini menunjukkan breakout yang jelas, menunjukkan arah dia sekejap lagi dia akan sell. Okey, dia memberitahu kita dia price nanti akan buat sell. Okey, baik, kita hanya perlukan candle reverse dan retest. Next SOP kita adalah reverse dan retest. Ini adalah signal. Okey, yang pertama kita ada signal. Okey, kemudian kita dah ada, okey, dominan ni adalah signal kita. Okey, kemudian selepas ada signal, kita dah ada candle dominan, cuma sebelum ni tidak ada lagi breakout. Okey, kemudian sudah ada breakout, maka kita sudah ada step yang kedua, breakout. Okey, breakout candle ini menunjukkan arah. Okey, breakout ni adalah arah. Breakout ni adalah arah. Baik, dan yang ketiga kita perlukan reverse dan retest. Okay, reverse dan retest. Baik, candle seterusnya dia akan buat macam ni. Contoh ini adalah candle cell. Breakout dia adalah breakout candle cell. Okey, breakout dia adalah breakout candle cell. Kemudian dia buat satu candle buy. Okey, ini saya nak ceritakan untuk satu time frame, satu time frame, supaya anda faham dulu apa yang dimaksudkan dengan candle dominant ni. Untuk satu time frame saja, bukan multi time frame. Okey, baik, seterusnya kemudian dia buat candle buy. Okey, dah buat candle buy, ini barulah dikatakan reverse. Okey, macam mana kita nak tahu retest? Candle tersebut adalah retest. Okey, tukar kepada line chart. Kita akan tukar kepada line chart. Anda tukar daripada candlestick chart, tukar kepada line chart, dan anda akan nampak, okey, gambar candlestick ni dia pada line chart dia akan jadi, okey, seperti itu lebih kurang. Okey, lebih kurang dia akan jadi macam tu. Okey, ini adalah zone, ini adalah seperti di sini. Okey, di sini. Kemudian breakout. Ini adalah candle yang breakout. Okey, kemudian dia akan naik. Okey, ini adalah candle buy, dia akan naik. Kita akan tandakan retest point. Retest point kita akan gunakan simple SNR. Okey, gunakan simple SNR, iaitu di sini satu. Okey, sini adalah retest point. Retest point ini yang kedua, dan ini adalah retest point yang pertama. Okey, retest point 1. Okey, kemudian tunggu candle retest. Bila kita dah tukar kepada line chart, tanda dengan horizontal line. Anda tandakan dengan horizontal line. Okey, tandakan dengan horizontal line. Kemudian tukar semula kepada candlestick chart. Okey, tukar semula kepada candlestick chart. Okey, anda akan tengok ada satu candle nanti dia akan datang. Okey, candle buy. Kemudian waktu candle retest ni, maksudnya candle retest ni candle yang sampai pada retest point. Contohnya di sini. Okey, contohnya di sini. Okey, di sini. Okey, bersamaan dengan di sini, itu di candlestick chart, ini di line chart. Okey, bila anda dah tandakan, maka dia datang retest. Maksudnya retest ni dia dah sentuh. Okey, dia dah sentuh. Okey, itu yang dikatakan retest. Maksudnya retest sudah ada. Okey, next, waktu candle retest ni pastikan candle retest close dahulu. Okey, anda mesti ingat candle retest, okey, reverse dan retest ni, candle retest mesti close dahulu. Okey, candle retest mesti close dahulu. Okey, ini untuk satu time frame. Okey, bila dia dah close, ni dia dah naik. Okey, dia dah naik, kemudian dia dah close. Barulah di sini anda boleh sell. Entry di sini. Okey, entry sell di situ. Okey. Baik. Saya harap anda boleh faham sebab sangat-sangat simple sahaja. First,
signal iaitu candle dominant dah ada dah. Kemudian breakout itu adalah arah, dan yang ketiga adalah reverse dan retest. Yang keempat barulah entry. Okey, yang saya ceritakan di sini. Yang keempat adalah entry. Okey, ini menggunakan satu time frame. Untuk satu time frame sama ada H4 lah, kalau H1 lah. Okey, kalau daily lah. Baik, ini untuk satu time frame. Bila menggunakan reverse dan retest, bila menggunakan satu time frame, candle reverse dan retest, candle retest ni wajib close dahulu. Sebab apa? Sebab apa saya sarankan supaya candle retest close dahulu? Okay. Contoh dia boleh berlaku seperti ini. Okay, dia boleh berlaku seperti ini. Kita dah tandakan di mana dengan horizontal line, di mana retest point. Ini adalah retest point. Kita gunakan simple SNR. Okay. Kemudian candle ni naik, candle retest. Okay, dia dah naik. Waktu ni candle retest dah sampai, tapi candle retest belum close. Okay, candle retest belum close, tapi kita dah entry. Okay, kita dah entry dah dekat sini. Mungkin kosong, tak tahulah, mungkin 1.0 kot. Okay, lot kasar kan. Okay, kita tak lot kecil lah, 0.20. Okay, anda dah entry dah, sell dekat sini. Waktu candle retest dia dah naik, kemudian waktu tu dia belum close. Okay, anda dah sell, anda sudah sell. Sebenarnya untuk anda entry sebelum candle retest close adalah kaedah untuk kaedah yang menggunakan dua time frame, tapi anda menggunakan setup satu time frame. Setup satu time frame anda dah entry tanpa menggunakan multi time frame. Ini salah. Okey, jika anda nak entry sebelum candle retest close, okey, sebelum candle retest close, jika nak entry sebelum candle retest close, mesti menggunakan multi time frame. Okey, untuk mengelakkan risiko, untuk mengurangkan risiko anda stop loss. Okey, contoh anda menggunakan satu time frame, ini kesilapan yang biasa dilakukan. Candle retest belum close tapi anda dah sell, dah entry sell di sini. Kemudian akhirnya dia naik dan melepasi candle dominant dan mematikan dominant sell seperti ini. Okey. Kemudian anda dah gelabah waktu ni, tambah lagi sell dekat sini dan dia naik lagi dan naik. Okey, dekat sini yang menyebabkan account jadi MC. Okey. Baik. Seterusnya anda kena faham, candle retest adalah filter kita yang terakhir. Sebenarnya candle retest adalah filter kita yang terakhir. Okay. Dia yang memberitahu sama ada retest ni, sama ada retest untuk valid entry ataupun sebenarnya dia nak buat breakout untuk arah yang baru. Okay. Jika anda sudah buat candle sudah entry sewaktu candle retest belum close, maka jika breakout seperti ini, arah yang sell pada awalnya adalah arah sell. Signal kita memberitahu arah sell, breakup sell. Kemudian dia mematikan dominan yang breakup sell. Dekat sini anda dah entry sell. Tapi jika waktu ini anda belum lagi entry, anda tunggu candle retest close, okay, maka dekat sini anda tidak bazirkan entry anda untuk sell. Sebab setup ni dia tak valid. Jadi anda tak rugi apa-apa. Okay, tak sempat untuk rugi apa-apa sebab anda hanya tunggu candle retest close. Jadi bila berlaku keadaan seperti ini, kebiasaan dia akan ada mungkin set candle dominant yang baru di kawasan sini. Mungkin ada satu set candle dominant yang baru di kawasan sini. Itu untuk memberitahu arah untuk buy. Jadi dekat sini sell tak sempat. Jika anda tak entry pada candle retest belum close, maka dekat sini anda tak sempat entry, anda tidak rugi apa-apa pun. Okey, anda hanya akan follow untuk setup yang baru. Itu setup buy pula. Okey, ini adalah contoh sell. Ini contoh sell. Kalau anda dapat lukis daripada awal tadi seperti saya lukis untuk simpanan ataupun untuk nota anda. Okey, saya akan padamkan ini. Okey, ini contoh sell dan saya nak tunjukkan contoh untuk buy pula. Okey, contoh untuk buy. Okey. Ini adalah candle dominant di mana ada candle di dalamnya.
minimum 3 candle ke atas. Okay. Tak kisah dia punya shadow panjang mana pun. Okay. Yang penting dia ada 3 candle ke atas. Okay. Okay, untuk makluman anda, insyaAllah buku berkenaan Power of the Price Action dan Art of Candlestick kami akan keluarkan pada bulan Disember nanti. InsyaAllah panduan untuk anda daripada basic hingga dia ada 3 bab ataupun 3 chapter. Okay. Satu basic candlestick, dan yang kedua basic price action. Okay. Yang ketiga advance, dan yang keempat mastery. Semua sekali sudah diceritakan macam mana setup basic, macam mana setup advance, macam mana menggunakan satu time frame dan macam mana menggunakan multi time frame. InsyaAllah bulan 12 nanti, bulan 12 2019 akan diterbitkan. Okay. Berkenaan harga dan berapa kuantiti yang akan dicetak tu, saya belum lagi dapat maklum balas daripada sahabat saya. InsyaAllah apa-apa nanti saya akan update. Okay. Baik, ini adalah contoh setup. Ini untuk contoh setup buy. Okay, dominant untuk setup buy. Dominant klasik. Okay. Untuk dominant klasik untuk contoh buy. Baik. Ini adalah candle dominant. Tidak kisah sama ada di candle sell ataupun candle buy. Okay. Sebab candle dominant bersifat neutral. Dia tidak mempengaruhi arah selepas ini, sama ada buy ataupun sell. Dia tidak langsung tidak mempengaruhi arah. Yang mempengaruhi arah adalah candle breakout. Okay. Contoh di dalam ni ada candle lain lagi. Okay. Lagi banyak candle yang dikuasai oleh candle dominant, lagi kuat setup ini. Okay, lagi kuat setup ini. Kebiasaan candle dominant ni akan berlaku bila mana market dalam keadaan sideways. Okay. Baik. Seterusnya ada candle yang breakout buy. Okay, ada candle yang breakout buy. Body dia breakout ke atas. Okay, breakout buy. Maka ini menunjukkan arah buy. Okay, arah buy. Ini menunjukkan arah buy. Okay, sebab breakout dia breakout ke atas. Maka kita akan, signal dah ada, candle dominant, signal, dan breakout dah ada. Step yang kedua breakout dah ada, iaitu arah. Kemudian step yang ketiga adalah reverse dan retest. Ini juga saya tunjukkan untuk contoh satu time frame. Contoh satu time frame. Ini adalah contoh untuk setup buy. Baik. Kemudian step yang ketiga, kita perlukan reverse dan retest. Tukar kepada line chart. Bila dah ada breakout, bila sudah ada step yang kedua iaitu breakout, maka tukar kepada line chart. Ini adalah candlestick chart. Tukar kepada line chart, anda akan dapat seperti ini. Anda akan dapat seperti ini pada line chart anda. Lebih kuranglah. Kemudian kita akan cari di mana SNR yang terdekat. Simple SNR. Kita akan gunakan simple SNR. Gunakan simple. Satu di sini dan satu di sini. Ini adalah retest point 1. Ini adalah retest point 2. Kita gunakan simple SNR. Jadi dekat sini dia akan terbentuknya di sini. Satu adalah di sini. Dan satu lagi adalah di sini. Retest point 1 dan retest point 2. Baik. Kemudian bila sudah ada breakout, akan ada candle yang sell. Dia akan buat reverse. Dia akan buat. Ini baru dikatakan candle reverse. Belum lagi candle retest. Candle retest adalah candle yang touch pada retest point. Retest point dia dah pergi touch. Kemudian next kita hanya tunggu candle close sahaja. Jika close seperti ini dah pergi touch satu ataupun dua, ataupun kedua-duanya sekali, dan candle retest dah close, barulah kita dibenarkan untuk entry. Barulah dibenarkan untuk entry selepas candle retest close. Ini untuk satu time frame. Bila anda menggunakan satu time frame, wajib tunggu candle retest close. Contoh ini time frame H4. Sama ada H4 ataupun daily ataupun weekly.
okey, ataupun sebelum tu ada H1 pun boleh. Okey, pastikan candle retest close bila anda menggunakan satu time frame. Okey, baik. Ini adalah contoh yang saya ceritakan berkenaan satu time frame sahaja dulu. Next video saya akan buatkan untuk dua time frame ataupun multi time frame. Okey. Sebab apa saya sarankan untuk anda bila menggunakan candle dominant, okey, setup candle dominant, anda mesti ingat di mana candle retest lah. Candle retest ini adalah filter kita yang terakhir. Okey, candle retest adalah filter kita yang terakhir. Dia yang paling akhir memberitahu sama ada valid ataupun tidak untuk entry buy. Okey, jika dia sudah retest dan candle dah close, barulah valid untuk kita entry. Dan stop loss kita boleh cari sama ada daripada retest point yang terakhir di sini. Okey, tarikkan 20 pip ataupun 30 pip, itu terpulang kepada anda berapa stop loss yang anda nak setkan. Tapi cara untuk tarik stop loss, untuk tentukan di mana stop loss adalah jarakkan daripada retest point yang terakhir. Ini salah satu kaedah. Dan kaedah yang kedua adalah jarakkan bermula daripada low candle dominant. Okay. Contoh ini saya tak buy. Tarik daripada, kita ambil daripada, jarakkan daripada low candle dominant ni, tarikkan 10 pip, 20 pip ataupun 30 pip, terpulang kepada anda. Okay. Ini jika menggunakan kaedah satu time frame. Sebab apa? Okay. Sebab apa candle retest wajib close dahulu sebelum entry? Sebab dia boleh berlaku seperti ini. Ini adalah retest. Ini adalah tempat retest point. Okay. Dia boleh jadi seperti ini. Sebab tu dia datang retest. Kita tak tunggu candle retest ni close. Kita dah entry buy. Sebab arah dia memang arah buy. Kita dah anggap, oh, akan kejap lagi akan buy. Okay. Sebenarnya candle retest ni adalah candle yang terakhir atau filter kita yang terakhir yang memberitahu sama ada valid ataupun tidak buy. Jadi dia boleh jadi seperti ini. Candle buy. Tadi dia waktu candle retest turun, kita dah entry, dia boleh jadi macam ni. Dia boleh turun mematikan dominant untuk breakout buy, arah buy. Okey, dia boleh mematikan dominant yang ni. Sebab dominant hanya valid jika breakout sekali sahaja. Jika breakout dua kali seperti ini, maka dia tidak valid lagi untuk arah yang awal, untuk arah untuk buy. Jadi jika dia akan mematikan, maka dekat sini buy sudah tidak valid. Okey, buy sudah tidak valid sebab dominant ni sudah dimatikan. Okey, itu sebabnya jika anda tak entry lagi waktu ini, waktu candle retest, maka jika anda tak entry lagi, jadi anda selamat, anda tidak rugi apa-apa pun, tidak sempat untuk loss